Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan dan perempuan yang dirahmati, pada muka surat 275. Surah apa saya tak ingatlah surah apa ni. Tak apalah tuan-tuan cari ni lah surah apa pun. Surah An-Nazi'at. An-Nazi'at ni juzuk amma surah ke-79. Kita sambung ayat 25 dan 26 untuk malam ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 25. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Di sini diterjemah sebagai diseksa akannya oleh Allah dengan azab akhirat dan dunia. Bahwasanya di dalam yang demikian adalah tauladan bagi mereka yang takut. Kisah siapa? Dia kita sambung. Fir'aun. Fir'aun mengusir sesiapa jua yang tidak mengaku akan ketuhanannya. Saya ulang sekali lagi. Kata almarhum Tuan Guru Haji Saleh Musa, Fir'aun dia bukan mengaku dia Tuhan pencipta alam. Dah. Faqala ana rabbukumul a'la, tu maksudnya aku ni pentadbir sahaja. Dia pun tahu, dia pun sedang dia tak mampu untuk mencipta makhluk ke haiwan, dia pun tahu. Cuma dalam surah Az-Zukhruf surah ke-43 ayat 51 dia himpun rakyat jelata, wa nada fir'aun fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun. Hari ni tak tidur siang, gaya nak tidur cucu balik. Jam tu tiga mai nak telefon Wan, nak tengok internet. Tok Wan tak lena lah. Tok Wan ni rupanya main dengan cucu cerai juga. Kalau hampa tak ada cucu pun tak tahu lagi lah kan. Kalau dengan anak saya mana berani tu, saya garang anak-anak kan. Tapi dengan cucu aku kalah. Tapi kita korban lah, tak tidur lah. Itu yang letih, bukan letih sikit, letih banyak lah. Sebab saya baru balik daripada Kangang tadi. Pergi ziarah Tuan Guru Haji Hashim Jassin, Tuan Guru Haji Ustaz Muhammad Ali. Kenal kot Imam? Kenal? Dua-dua Tok Guru tu. Kalau tak kenal, alamak umur pendek lah. Pergi jumpa Suruh Jaya Cikgu Syukri. Allah pemudah urusan saya. Ketiga-tiga pucuk pimpinan ini kita pergi jumpa di sebuah rumah. Jadi taklah kedua seorang nak pergi sana kan. Tiga-tiga mereka pergi tunggu, mereka pun tunggu saya sebab jam sikit sampai lewat. Sajalah nak pergi minta nasihat, tunjuk ajar orang yang lama. Tuan Guru Ustaz Hashim Jassin ni, dia jadi ahli PAS sejak tahun 1960. Makna berapa tahun memang? 60 tahun, sama umur kita. Dia jadi ahli PAS kita, baru duk Tok Imam satu mana pakai seluar ni tu kan, duk lari kata tonting kan. Aku dari kecil pakai seluar panjang lah. Kita serupa. Saya kata 60 tahun dah dengan PAS. Saya baru 30.
Tak ambil 30 baru 26. Jadi kita nak minta lah kata-kata nasihat orang-orang yang istiqamah memperjuangkan agama Islam. Kita tak tahu tuan-tuan. Sebab kesemua kita, termasuk mereka juga yang bagi nasihat tu pun, dia pun mengaku kesemua kita ini sedang disaring oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahu liyadharul mu'minin ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib, dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 179. Kesemua kita sedang disaring, saringan pada Allah. Kita jangan terlalu rasa confident, aku tak parah, aku berjuang Islam 30 tahun, aku mantap itu peringatan. Alhamdulillah dipermudahkan urusan saya, dapat bertemu dengan semua ketiga-tiga di rumah Ustaz, Tuan Guru Ustaz Muhammad Ali. Siap dengan makan, siap sekali. Baik. Jadi Firaun dia himpun rakyat jelata dia kata, hampa tak tengok ke bumi Mesir ni? Air sungai mengalir di bawah istanaku. Hampa tak tengok? Aku yang urus. Aku yang takbir. Dia takbir je. Bukan pencipta. Hak kau ajak ni Namrud. Bagi saya kalau tanya, memang Namrud ni lebih teruk daripada Firaun. Pasal Namrud dia rasa dia boleh buat apa yang Tuhan boleh buat. Yang ni teruk. Nak tahu cerita, buka Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumal zalimin. Tengok ni lah tu Imam. Ada lagi ya kali baik. Jadi ini cerita Firaun lah. Firaun mengusir sesiapa jua yang tidak mengaku akan ketuhanannya. Tuhan pentadbir bumi Mesir sahaja. Jadi hampa hidup senang lena dengan aku. Takkan hampa nak lantik Musa dengan Harun, bukan. Mereka bukan ada apa, kuasa tak ada, kekayaan tak ada. Lagi kita cerita lah sikit. Baik. Dipaksa, diazab, dikejar, dipotong serta dihambat, dipancung. Potong kaki kanan, potong tangan kanan, kerat kaki kiri. Dalam surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 124. Rupa-rupanya Fir'aun pun laksana hudud. Hak tak mau hudud ni kerajaan Malaysia kan. Tak senyum kan. Tuan kita tu sudah belagak lah. Nama kata siapa jadi pemerintah negara Malaysia kalau beragama Islam, kewajipan terhadap pemerintah ialah melaksanakan syariat Islam. Bila kita tak laksana, tunggulah macam-macam musibah. Tengok, kita dikejutkan oleh Allah dengan letupan yang begitu kuat di Lebanon. Dia panggil apa, binatang tu, apa binatang tu benda apa, Haji pandai ikut sains. Saya sains tak pernah pandai barang-barang chemical tu. Katanya 6 tahun siapa tak pernah kacau benda tu duduk simpan dalam gudang. Sebenarnya semua tu plan Allah lah, nak pelingkup manusia ni, sebab manusia kurang ajar. Hampa makan, hampa minum rezeki aku, tapi hampa tak mau pada undang-undang dan peraturan aku. Saya bukan nak cabar, nak ajak tuan-tuan dan perempuan, tak kira lah PKR ke, PAN ke, PAS ke, UMNO ke. Cuba tengok surah An-Nisa ayat 60. Kalau kita mengaku kita orang beriman, kita wajib kena berhukum dengan syariat Islam. Hampa tengok ni lah, aku letih tak lah nak ingat ayat. Tapi An-Nisa 60 lah. Cuba tengok macam mana ayat. Alam yazamu apa? Alam tara ilal ladzina yazamu annahum, kan? Tu ayat tu lah, tengok. Letih dia tak boleh ingat lah sebab tu.
Nah, ya Allah kata yuriduna ayyatahakamu ila taghut, tapi mereka masih kendaki pada undang-undang taghut, mengaku beriman kepada Muhammad, kepada kitab yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab sebelum Muhammad, tetapi mereka masih mau kepada undang-undang taghut, undang-undang rekaan ciptaan manusia. Ni makna tak beriman. Ada apa dia no? Tanda tu sampai ingat bila-bila. Bukan kita nak berdebat apa ni, modal hujah nak tanya depan. Kalau hang mengaku beriman, hang kena ikut, hang kena amal ajaran Islam. Dalil kedua Al-Baqarah ayat 89. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin. Siapa yang mengaku Al-Quran itu benar, Muhammad itu benar, tapi dia masih ingkar, Allah kata golongan ini adalah golongan kafir ingkar. Allah laknat golongan kafir ingkar ini. Laknat ni sama taraf dengan iblis. Faham? Mana ada yang kata iblis dilaknat? Suratul Hijri surah ke-15 ayat 34-35. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Sampai ke hari kiamat hang iblis aku laknat. Jadi jaga. Nah, soal kewajipan melaksanakan syariat Islam bukan soal sunat, bukan soal harus, wajib. An-Nisa 60 dan apa lagi yang kedua tu tadi saya baca Al-Baqarah 89. Mengaku Nabi betul, mengaku Quran betul, tapi tak mau ikut, kita akan dilaknat ya Allah. Jangan main-main bakat. Nah, jadi kita harap Perikatan Nasional pun macam tu. Perlu berusaha. Haji Khalil untuk mendaulatkan syariat Islam. Orang duk parti lah ni. Lah ada kuasa dah. Tapi ya dah, kena bagi masa juga. Hampir dulu lagi lama. Ni baru berapa bulan kan. Hak 60 tahun dulu tak laksana, hak 22 bulan tu saya duk kira lah. Baru 3 bulan takkan hampa nak buat kelang. Sabar, relax lah. Kan? Belum lagi kita bagi penjelasan. Tuan-tuan fikirlah, kalau tulisan Jawi pun mereka serang, dia tak mau. Bukan suruh masuk Jawi Pak Imam. Tulisan Jawi ya. Tu pun puak haram jadah ni lah. Kapiak laknat kafir harbi ni. Oi sakan. Dalam duk habaq tu pasang bendera terbalik, babi semua depa ni. Kan? Minta maaf lah perkataan lah. Kata kat kafir harbi takkan tak boleh. Darah depa apa halal. Apa tak setuju angkat tangan? Bagi dalil Quran lawang aku. Mampu mau tak berani? Kan? Aku pun kan berani lah. Berani tu aku kata orang tu. Kan? Tulisan Jawi pun dapat tentang lagi. Kan? Dia tak wajak. Tu cerita dah. Ni dalam letih ni. Kalau tak letih aku tak tahulah. Macam dari nampak menung jauh. Envelope borah envelope. Aku takut lupa. Tak ada envelope tak apa. Janji isi dapat lah. Nak pergi lah dengan tu ada apa. Saya di masjid ni tuan-tuan 25 tahun lah. Masjid ni mantannya aku genap 25 tahun tahun ni. Jadi tuan-tuan pun tahu, ni pun saya slow banyak, tak macam dulu. Kan? Baik. Jadi saya senang ya. Siapa tak suka dengar kuliah aku, pergi balik. Kan ada lorak apa? Dia pun laksana hudud, ada Al-A'raf 124. Fir'aun mengancam untuk potong tangan kanan dan kerat kaki kiri. Siapa dia? Tukang sihir dia. Ketika itu pada ayat 126 mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ada 124? Ada. Ni letih-letih pun boleh ingat tuan-tuan. Hampa belum tentu lagi boleh ingat. Kan? Tu cerita dia. Ni Firaun. Maka Tuhan pun seksa akan Firaun dengan azab yang amat menderita. Apa yang berlaku? Sekejap lagi kita habaq. Janganlah sangka bahawa terhapus dia dan kaumnya tenggelam di telan laut itu melepaskan dia daripada siksa akhirat. Tak terlepas. Tuan-tuan, siksaan di akhirat ini syarat dia ialah taubat sewaktu hidup di dunia.
Hak pengampunan memang Allah Ta'ala. Kalau tak taubat macam mana dapat keampunan Allah? Mana dalil? Wajib kena taubat. Ali Imran 89. Illa alladhina tabu min ba'di dhalik wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Setelah bertaubat, mereka beramal, kata Allah. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita buat kesalahan, mencuri ke, berzina ke, taubat dulu. Kan? Mudah-mudahan diampunkan dosa di akhirat. Tak kena siksaan. Syarat apapun taubat, dan taubat yang disertai dengan amal-amal soleh. Ini kena faham elok. Baik. Melepaskan dia daripada siksa akhirat? Tidak. Jadi nak tengok kesudahan Fir'aun dalam surah Yunus, surah ke-10, bermula ayat 90 hingga 92. Allah tenggelamkan Fir'aun bersama-sama Haman. Haman tahu siapa dia? Tok Imam, Haman. Haman tu tuan penasihat 25%. Dan tentera Fir'aun yang ratusan ribu yang sedang mengejar Nabi Musa AS. Laut Merah jadi berapa? 12 lorong. Ayat tu saya tak ingat mana. Ustaz mungkin ingat 12 lorong Ustaz. Tak salah ingat 12 lorong. Surah tak ingat lah. Jadi 12. Bani Israel beriman dengan Nabi Musa, dapat menyeberang selamat. Kan? Dia pun ikut. Masa ketika itulah Allah tutup balik. Tapi tu saya kata Fir'aun ni baik sikit pada Namrud. Pasal apa? Ayat 90 dia kata dia beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Macam seolah-olah dia nak bertaubat. Tapi Allah tanya dia balik, Allah baru nak bertaubat. Aku bagi peluang ke ang hidup punya lama 300 tahun. Sebab tu tuan-tuan, kalau umat melepasi 60 tahun ke atas, hadis sebut 60 tahun ke atas, kalau duk maksiat lagi, tak ada keampunan. Sebab hang ni aku bagi peluang tengok macam-macam berlaku depan hang. Kan? Kalau masa tu semayang pun tak, puasa pun tak, haji tak mau pi, tak ada harapan. Bukan saya kata, Nabi kata bukan saya hukum. Jadi dia kata saya hukum orang pula. Yunus 90-92. Tapi dia tahu juga ada hasrat untuk bertaubat, tetapi Allah tidak menerima taubat Fir'aun. Sebab tu taubat jangan tangguh. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ali Imran 133. Dan bersegeralah kamu kepada keampunanku. Allah sudi mengampunkan dosa kita. Besar mana pun jangan bimbang. Banyak mana kecuali syirik. Yang ni Allah sensitif. Dalil An-Nisa 48. Selain pada tu, insya-Allah taubat yang disertai dengan amal soleh, selainnya adalah ikut kehendak Allah. Kita tak boleh lah nak cap. Hang ni mati teruk lah esok. Kalau kita tengok dia bertaubat, dia mengaku dia bertaubat, dia mula beramal, itu dia dengan Allah. Dia kata tengok perkataan dia sebut, bahkan mereka tetap menderita di dalam neraka Tuhan, mampuih di dalam azab sengsaranya. Mampuih itu. Sengsaranya yang tersedia di kemudian hari kelak. Kemudian pada ayat seterusnya, kemanakah kegagahan Fir'aun? Apakah kesudahan keingkarannya? Bergunakah kebesaran dan kekayaan yang ada padanya itu? Minta maaf lah, bukan saya tentuh siapa-siapa. Kita ambil pengajaran. Datuk Seri Najib dulu berkuasa, hebat. Hari ni dia dapati bersalah. Kita duk sebut lama Datuk Imam, tak? Saya selalu sebut, saya lah satu-satu ustaz yang banyak cakap politik dalam masjid. Tapi politik saya cakap sandaran saya Quran hadis. Saya bukan nak cabar lah. Saya cakap semua ada sandaran, bukan cakap kosong. Ini sepatutnya di pengajaran pada kita. Kepada mereka-mereka yang berkuasa. Tak usah sombong, jangan lupa diri.
Lama mana hang nak rasa hang besar? Lama mana hang nak rasa hang berkuasa? Musuh-musuh dia punya syok, kan? Tapi dia ada lagi dua peluang. Mahkamah rayuan. Jadi fahamkan, mahkamah rayuan ni 3 hakim. Mahkamah tinggi seorang. Mahkamah rayuan 3. Kalau kalah lagi di mahkamah rayuan, pergi mahkamah persekutuan 5 katanya. Tapi ada orang pergi sampai mahkamah persekutuan salah, tapi agung pula ampun. Jadi kalau agung ampun pun tak boleh kata apalah, kawan tu pun kan. Ada sebab nama apa dia? Nuat ke apa nama dia? Kan? Bamnon ke apa? Kawan tu dah. Tapi kita nak abang, itulah pengajaran. Dulu saya dah sebut dah, hampa sombong, hampa rasa hampa tak jatuh. Nah, jangan kata saya ni macam mana ustaz ni, belah mana ni? Nak masyarakat nasional lah. Tapi kita nak kena bercakap. The truth hurts, dalam bahasa Inggeris kata. Benda yang betul ni memang menyakitkan. Kita kena cakap benda yang betul. Nah, qulil haq walau kana murad, tapi hadisnya dhaif, riwayat Imam Tirmizi. Yang sahih ala la yamna'anna rajulan haibatun nas ayaqula bihaqqin idza alimahu. Yang ni sahih. Cakap benar. Bila hang tahu benda tu tak betul, hang kata tak betul. Itu perintah Nabi, ini hadis sahih. Jadi jadikan pengajaran hak berkuasa, hak kaya Pak Ji. Pak Ji ada 5 juta simpanan. 5 juta. Takkan tak ada 5 juta rupiah. 1 juta baru 300. 5 juta rema baru cenggol. Wah ni ciro cenggol. Wah lu yang kong yang tengok kong. Anggut-anggut tu anggut tak putih apa. 1,500 5 juta duit. Saya hantar kat seorang ustaz. Dulu kerja sekolah saya lah baru ni. Tu dia dapat berapa juta. Dengar banyak aku hantar 500 ya. Ke manakah kegagahan Firaun yang hebat sangat dulu ni? Sehingga kan tak ada seorang yang berani melanggar perintah dia. Dia suruh bunuh setiap bayi lelaki yang lahir di bumi Mesir. Ayat bermula ayat 4 hingga 11 surah Al-Qasas. Dia bunuh. Hanya biarkan bayi perempuan saja yang hidup. Semua takutlah dia pun mampu. Apakah kesudahan keingkarannya? Kita pun kalau ingkar akan menemui nasib yang sama lah tuan-tuan. Percayalah. Bergunakah tapi itulah pas ni satu bagus juga Ibrahim. Bukan satu, banyak bagus pun. Mana-mana pemimpin yang kena ni selalu pas duk pergi tengok pergi ziarah, bawa buah apple apa semua, sate apa. Dia Ibrahim kena, kita ya. Dia tak. Lepas tu dia terajam kita balik. Lupa. Macam orang apa? Melepaskan anjing tersepit, kan? Saya yang paling saya tak boleh terima Ibrahim ni satu. Minta maaf jangan marah orang tampuk. Dalam satu video dia kata, "Hei Hadi!" Yang tu aku tak boleh terima. Hadi itulah yang buat keluar buku Qazaf. Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah An-Nur ayat 4. Qazaf. Tuduh orang berzina atau liwat kena bawa 4 saksi. Tuan Guru mengeluarkan buku. Hei Hadi! Tak tahulah, aku tak boleh terima tu. Masa hang susah dua anak bini hang kami ni antara yang banyak duk bela Ibrahim aku lah buat sembang kemai apa. Ni aku nak sumpah demi Allah ni. Wallahi. Saya ceramah di Bukit Taman Sara. Rumah dia, lah dia duduk segambut. Dengan Badrul Amin, dengan Ezam, Mamat Noor, 3 orang. Orang ramai, parking kereta jauh. Habis-habis ceramah Pak Haji, Allah yang raham, Pak Wan Azizah, Wan Ismail mai peluk saya tengok menangis. Dia tak pernah dengar penceramah macam aku ni. Aku tanya sungguh kezaliman Mahathir terhadap Ibrahim. Kita bela
Dia kata, terima kasih Ustaz kerana bela menantu saya. Aku jawab dengan hadis. Sampai ingat aku cerai kan? Al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Orang Islam itu bersaudara. Orang Islam tidak menzalimi sesama Islam dan tidak membiarkan orang Islam dizalimi. Kita habis berapa Haji Khalid? Masuk isyak berhenti? Tak, dan habis juga. Kan? Jadi tak sampai sejam lah, no? Tapi bayaran sama kan? Dari bayaran sama. Jangan duk potong pula. Itu satu kezaliman terhadap aku. Ustaz ni boleh cakap tu. Ustaz ni semua malu. Macam dia pun seorang ada kemaluan. Apa aku tak ada kemaluan tak? Saya ingat sampai hari ni tuan-tuan, saya nampak titisan air mata almarhum Datuk Wan Ismail. Dia peluk saya, terima kasih. Saya kata kita PAS akan bela siapa juga yang dizalimi, tak kira parti apa agama, apa bangsa. Itu Islam. Mana dalil? Islam suruh berlaku adil. Betul tak? Wa idza hakantum bainan nas antahkumu bil adli. An-Nisa 58. Jemaat esok jemaat ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Surah An-Nahl ayat 90, suruh berlaku adil. Islam tak bagi buat zalim walaupun terhadap musuh. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-Maidah ayat 8. Boleh? Ustaz, boleh? Ustaz muda? Itu cerita dia. Habis, bergunakah kebesaran dan kekayaan yang ada padanya itu nak boleh buat apa dah? Habis. Qarun, Allah tenggelamkan dalam perut bumi. Faqasabna bihi wa bidarihil arda. Al-Qasas surah 28 ayat 81. Tenggelam dalam perut bumi dengan segala kekayaan yang dimilikinya. Habis Pak Ji. Tak ada apa. Sombong, lupa diri. Qala inna ma utituhu ala ilmin indi. Al-Qasas ayat 78. Bila ditanya macam mana hang boleh berjaya ni? Aku dengan ilmu yang ada padaku. Sombong, lupa diri. Adi, baki ada 13 minit ni. Nak cakap apa? Tak usah saya telefon Terengganu. Bulan ni nak pergi Terengganu. Selalu saya duduk khutbah jemaah ni sebuah masjid, memang orang ramai lah. Tapi pasal dah Covid ni tak ramai. Dan dia letak syarat lah, khutbah tak boleh lebih 7 minit. Aku kata gila babi ke babi gila ni? Nak cakap apa 7 minit? Aku biasa setengah jam. Kan? Ada dia kata masjid tu tak maulah sebab tak puas lah 7 minit ustaz nak cakap apa. Dia pun hanya terima saya untuk kuliah maghrib. Apalah maghrib pun maghrib. Situ khutbah jemaat kalau kutipan banyak ribu. Saya pergi banyak kali dah, saya tahu lah. Orang ramai semua. Pasal kalau ustaz-ustaz baru-baru nak belajar ceramah terkencing macam tu, tengok orang ramai. Kan? Kita ni lama dah, tu pun ketak lah. Tengok orang ramai sangat. Kan? Habis-habis tu tuan-tuan, saya pun bawa lah beg saya nak ambil duit. Dia main 15 tung. Dia kata ni semua ustaz ni. Aku punya. Dia buka satu tung untuk Allah. Kira duit sampai nak termuntah. Pasal apa? Semua RM1. Nanti nak termuntah banyak. RM6,000 dah lah. Kan? RM10, RM1. Balik di hotel duk kira tulang bini aku. Hak mana tak dan kira tahu bawah katil hotel tu dulu bilik. Kan? Nu nak keluar pergi kuliah maghrib pula. Letih hampa tak tahu aku duk cari duit. Bina sekolah bukan senang tuan-tuan. Ustaz Muhammad Ali kata, Tok Guru Ustaz Muhammad Ali kata kat saya, ada orang buka sekolah, ada orang cari duit nak buka sekolah. Ada orang buka sekolah nak cari duit. Tu dia peli lah tu. Nak ni. Aku dah. Aku cari duit buka sekolah. Sebab tu pekerja saya ramai, ada 60 orang.
60 orang tuan-tuan, sebulan 60 ribu, yuran 30-40 ribu, tambah covid ni kami tak naik penuh pula. Aduh. Sebab tu kita nak serah ke Allah lah segala urusan kita. Syekh kita ajak saya tadi satu ilmu, aku pun tak ingat tak apa lagi ayat tu. Surah, dengar ayat 44 surah Al-Mu'min ataupun Ghafir. Surah tu ada dua nama, Ghafir pun dia, Mu'min pun dia. Apa dia? Wa ufawwidu. Okey. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Syekh ni dia kata 2 tahun dia duduk amal. Kelebihan dia ketenangan jiwa. Saya hari ni baru tahu, dan Syekh kata pula Ustazah Asma Harun pun sebut ada seorang hamba Allah, dia doa amal yang tu ya, di sujud yang terakhir. Banyak ada ulama kata sujud terakhir sebelum kita nak berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu yang lazim kita dengar. Tapi ini kali pertama saya tengok makna, masya-Allah. Aku pasrahkan segala urusanku kepadamu wahai Allah. Sesungguhnya engkau maha melihat di atas segala apa yang hamba-hambamu kerjakan. Dia tengok dah kita usaha buat macam-macam dah, mau kita pasrah. Dia tak boleh pasrah bulat-bulat tawakal tanpa ikhtiar, tak boleh. Dia kena buat kerja dulu. Macam saya 6 buah bangunan dah, dengan pertolongan Allah, sumbangan tuan-tuan seluruh Malaysia ni, nilai bangunan tu 3 juta. Hak duk buat kebanyakan bangunan tu Tuan Haji Khalil, dia menjadi saksi bangunan ada. Saya cari duit kerana nak buka sekolah. Bukan buka sekolah nak cari duit. Kan? Yang tu kita minta simpang lah. Hidup tak berkat tuan-tuan, na'udzubillah, percayalah. Baik. Jadi itu cerita dia. Nak kata apa dah 8 minit. Boleh? Masa kecederaan. Sesungguhnya jika berkehendak Tuhan memusnahkan kafir-kafir Quraisy ini, ingat bila pokok kafir ni akan hapus tuan-tuan. Dan saya teringat, Tuhan bagi teringat Ali Imran 141. Dengar. Tadi saya sebut Ali Imran 179. Tak ada seorang pun daripada kita ni akan terlepas daripada saringan Allah. Tak ada saringan. Tapisan. Orang kafir ini hanya akan musnah semusnah-musnahnya. Ayat 141 kata, setelah Allah bersihkan orang-orang beriman. Mengaku beriman ramai, tapi Allah tahu banyak tak bersih, terlibat dengan riba, begitu. Dia bagi bersih, baru kafir lingkup. Macam mana ayat kata? Wala yumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqul kafirin. Nanti saya tengok 141 Ali Imran. Tu ya. Tengok Allah kata dan juga supaya Allah membersihkan orang yang beriman. Jadi makna tuan-tuan, betul-betul memperjuangkan agama Allah ni memang lillahi ta'ala. Kalau ada sikit-sikit dunia, itu kelicang lah. Nak jawatan, nak jadi calon. Belakang ni calon. Ustaz? Oh Ustaz, calon lah. Bukan kalah, belum menang. Sama lah dengan aku pun, calon juga. Aku parlimen, dia dun lah. Dun, hantar dun. Lepas ni lawan lain, aku tak mau lah. Cukup lah. Banyak kerja lagi. Lepas ni saya akan terbitkan insyaAllah tuan-tuan buku catatan-catatan hujah Quran hadis sewaktu musim Covid. Saya buat live, nampak pakat-pakat belilah. Yang ni bukan projek peribadi saya, projek sekolah. 60 orang nak pergi makan bukan senang kan. Emoy lah bawa tong dia tengok, tak pernah lagi tong tu. Yang tong harakah nampak ketat dah, tuang sikit harakah masuk tu. Itu ayat dah.
dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir. Jadi saya pernah terbaca ada ulama kata orang kafir ini akan dibinasakan oleh Allah setelah Allah membersihkan orang beriman. Sebab tu dia ada saringan. Boleh tak Solihin cantik tu. Tak Solihin tu hafiz tu, apa jangan main-main lah. Banyak orang kata anak aku kan. Dia kata di sini, dia kata di sini, sesungguhnya jika berkehendak Tuhan memusnahkan kafir-kafir Quraisy ini, sudah tentu dengan mudah sahaja. Allah, tuan-tuan tengok, Allah nak binasakan bandar Lebanon, Beirut, kelip mata ya. Saya tengok macam tak percaya. Yang letupan yang kedua tu, Allah, habis anak tuan-tuan. Macam apa, Hiroshima lah. Aduh, tuan-tuan, ayat Quran ada yang apa ketegar, duk cakap pandai tu dah kan. Orang nak laksana Islam peri-peri tambah dalam Facebook ni lo pakak maki hamun tu Bu Haji Hadi ni aku ingat aku nak pergi cari seorang aku nak bunuh dia. Bukan bunuh jasad dia Malatif, bunuh kerjaya dia. Orang ajak semua keluar tulis tu maki tu kan. Saya tak boleh kontrol. Saya bukan takut nak jawab sebab saya ni hot tempered. Saya ni pandai barang sikit. Tanya handuk cakap pelik-pelik, lagi aku pun nak keluar pelik-pelik je lah. Kita ni pula ustaz nak kena kontrol je lah. Tapi kurang ajak sangat. Saya perasan orang ni dia duduk belah mungkin tajam lah dalam Facebook. Maki hamun. Kalaulah dia ada malam ni, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dengar elok lah. Sesiapa yang memusuhi kekasih aku, maka sesungguhnya aku mengisytiharkan perang terhadapnya. Kalau Allah isytihar perang bagi tak selamatlah kehidupan hang tengok. Tapi 2-3 hari nampak dia tak tulis, mampu lah apa? Boleh lah. Anak mana? Anak-anak kahwin. Orang kahwin dengar macam kahwin. Aku ni pun telinga lawan ke belakangan ni macam bini mak-mak tempe ke kan. Sesungguhnya lagi bahawa yang demikian itu karamnya Fir'aun di dalam gelombang ombak laut adalah teladan yang amat berharga kepada mereka yang berakal, yang memikirkan kemurkaan Tuhan serta balasannya. Mai saya baca bila ayat. Tuan-tuan, Az-Zumar surah ke-39 ayat 55. Mulai malam ni dah dengar orang yang dengar, saya minta kita pakat-pakat amal, saya pun amal. Jangan tolak Al-Quran. Jangan tolak As-Sunnah. Orang lain nak tolak tu dia panjang pasal. Dan kita minta biar Tuhan turun bala, kita tak kena kat lepas. Tuhan bagi ancaman wattabi'u ahsan ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun. Ada yang dia kata ni, dan ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepada kamu kat bawah tu tafsiran, yang ni ikut Quran. Ada kan semua kan? Hampa tak ikut Quran, hampa tunggu kata Tuhan. Aku bawa mai satu musibah, satu bencana, satu fitnah, satu malapetaka, cara mengejut. Coronavirus sama. Tak pernah kita dengar tu corona. Tahu corona? Tahu corona? Biasalah tengoklah tak ada lah. Mai macam mengejut. Kedah ngamuk pula dah, mai belah kulit pula. Dia lintas dengan tani, dia tak berhenti. Nasib baik. Pasal wali ni dah ada pun kan. Dia tengok wali ni pun kena jam. Aku pun naik serayau lah ni. Jam apa Siva Gangga baru kan. Tuan, dia main cara mengejut tu. Berapa ratus ribu orang mati seluruh dunia. Amerika yang paling tinggi tu, yang dijangkiti pun di Amerika 3 juta ke apa, 1% pada jumlah penduduk dia kena Pak Haji. Tuan nak ajar hampa tak Quran ni
kewajipan ikut Quran semua, bukan Melayu, bukan Arab, manusia. Al-Baqarah 185. Allah turunkan Quran pada seluruh umat manusia. Nah, tengok dia kata lagi di sini. Kemurkaan Tuhan serta balasan, dan lagi adalah ia peringatan yang menyelamatkan sesiapa yang takut terhadap Tuhan. Saya pesan kira-kira untuk diri saya, tuan-tuan, amalan yang Nabi ajak lah. Tak apalah coronavirus ke apa benda dia nak meletup ke apa semua, tapi Nabi ajak tu simple saja. Hadis riwayat Imam Tirmizi kalau tak salah saya, dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi. Setiap kali nak keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Itu macam mana yang ada tambah al-azim? Al-azim bid'ah. Aku jadi wahabi apa? Kan? Nabi ajak sampai la haula wala quwwata illa billah saja. Nak tambah, ulama tambah. Ulama Nabi iktiraf. Kita Nabi tak iktiraf. Kan? Terpulang. Nah. Tapi kalau nak ikut yang Nabi ajak, tak ada lah. Setiap kali keluar rumah, bagi biasa diri baca. Bukan takat kita insya-Allah selamat, tuan-tuan. Disyarah oleh Imam Nawawi. Syaitan sendiri berkata aku tak ada peluang lah nak menyesatkan dia ni. Tu, mudah saja dia. Mudah-mudahan kata Syekh Fahmi seorang ustaz kata, mudah-mudahan kita juga dijauhi daripada musibah-musibah yang tidak diingini. Tadi abang kita tanya buat tahlil baca qul huwallah, baca qul huwallah tak sampai. Tapi kita duk tengok dalam hadis Bukhari, dia nak buat haji untuk mak dia kan, Nabi kata buat kan. Dia nak qada puasa untuk mak dia kan, Nabi kata buat. Jadi maknanya dapat pahala lah kan. Tiba-tiba mai baca qul huwallah tak dapat. Jadi kita pun pening kan. Kita tak mau tengah. Kita ada dari Quran, surah An-Najmi, surah 53 ayat 39. Tak tahu kok depa tak jumpa kot. Tafsir para ulama Malaysia, bukan saya tafsir. Nah, surah 53 ayat 39. Sikit lagi tak apa. Boleh lah, sikit lagi lah. Duduk biasa buat sampai sejam 15 minit atau 45 minit, tapi bagi tak bayaran sama. Itu yang syok. Alaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang melainkan balasan apa yang diusahakannya. Jadi dia faham ayat macam tu pada zahir ayat, hang usaha hang dapat, orang usaha tak dapat. Zahir ayat. Kita tengok tafsiran. Bukan saya tafsir. Hampa banyak kata ulama ni tak betul, hang siapa? Hang ustaz biasa je. Bukan ulama. Aku tengok ulama pun nampak macam ulang semua. Kan? Sokong torut lah tu. Baru dia. Dengar ni. Huraian. Tetapi menurut kemurahan Allah Ta'ala yang melimpah-limpah rahmatnya. Rahmat Allah luas. Mana dalil? Dalil rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Al-A'raf surah ke-7 ayat 157. Ni ayat Quran saya baca. Rahmat aku meliputi segala sesuatu. Macam depa Tuhan pula. Kita ni nak abang pergi, hak kita boleh hukum hak zahir saja. Kalau zahir dia kata Islam tak selesai, hang ni kafir, tak salah. Tapi kalau dia duduk senyap, tak kata apa pun dia dengan Tuhan, kita tak boleh kata dia kafir, dia tak kata apa. Mananya kitab Riyadhus Shalihin kalau tak salah bab ke-49, Usamah bin Zaid bunuh orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Nabi kata hambelah dan hati dia tengoklah. Dia mengucap dia takut pedang aku. Di situ istimbat, dikeluarkan hukum, kita hukum apa yang zahir sahaja. Tak payah bagi ke muka. Nama kitab Riyadhus Shalihin bab 49. Apa ingat cerai lah. Ni kalau Dr. Zakir naik dengar ni, dia panggil aku sifu. Bukan nak tak apa Hampa tak jumpa. Islam tak larang kita
bangga diri boleh dalam Islam. Hampa tak jumpa ayat Quran. Mai tanya aku, ni kitab ni muka surat 557 surah ke-12 ayat 55. Majem apa nak tengkak aku. Ni dengar ni. Tetapi menurut kemurahan Allah Ta'ala yang melimpah-limpah rahmatnya, seseorang itu mendapat pahala dan rahmat disebabkan amal usaha orang lain seperti doa, sedekah, haji dan lain-lainnya. Bila niat wakaf, niat kepada yang mati kan, dapat tak? Baca Allah tak dapat. Aku niat yang pening. Kita niat innamal amalu binniat. Ni rahmat Allah dua. Nah, itu cerita inna rahmati sabaqat ghadabi, hadis riwayat Imam Bukhari. Rahmatku mengatasi kemurkaanku. Tersamimahlah tuan-tuan, jangan syirikkan Tuhan saja, insya-Allah. Boleh? Tanda-tandalah cukup, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, malam ni saya ada bawa satu produk baru lah yang saya tak pernah jual, dua produk baru. Saya buat ni abang terang lah tuan-tuan, tang untuk saya nak makan tu tak apalah. Tapi saya ni sebelum saya kembali bertemu dengan Allah ni, saya tekad nak kongsi rezeki apa yang Tuhan bagi kat saya. Kan? Nah, ni adik muda kita ni, dia duk bawa saya ke Hulu Keliang. Kena bayar. Ustaz kita, teman, aku bagi elang teman. Teman pada elang partia. Tambah bawa lagi kena bagi. Kan? Orang susah ramai kawan-kawan. 2 tahun dah saya dah bayar sewa rumah sahabat yang kena stroke. Tuan-tuan bukan tahu. Tu yang terpaksa juga menjaga. Malam ni ada 2 produk baru. Pertama, sabun cuci baju. Oh, tuan-tuan. Kalau tekat kotak biasa Pak Haji, tak gaduh duduk sentai, tak gaduh tonyok, peluh kau kena arang keluar habis dengan izin Allah. Kalau kena minyak hitam, hampa bubuh air panas, ambil sabun tu tonyok, insya-Allah. Kena marker pen dekat 2 bulan. Baju saya kena, saya buat dengan izin Allah, tinggal sikit lagi. Ni produk orang Islam. Nah, faham Pak Imam? Jangan hanggut saja, tolong belilah. Kan? Yang kedua, saya bawa ikan bilis. Dengan apa orang panggil ikan bilis apa tak? Ikan bilis bawang. Pak Imam habaq betul, sedap bahang. Itu banyak lagi produk ubat gigi orang Islam bang. Saya juga batu terang. Semua keuntungan tu pergi kat orang. Saya dapat modal balik lah. Jadi rezeki yang masjid bagi tu, yang tu lah saya buat belanja. Jadi hari jangan lupa bagi nah. Takut tak lupa pula, tala pintu ni pula. Jangan saya pula pintu ni tau. Kasut belah sini. Nah, jadi insya-Allah siapa nak tengok tak pergi belakang. Nah, insya-Allah. Terima kasih. Ribuan kemaafan, kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Al-Subhan. Wala usrina wa tawassul haqqa tawassul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Saya lupa satu benda tuan-tuan. Benda ni penting, saya kena abang. Abang ni Tuan Guru Haji Yusof Tobiang telefon mai kat saya, entah boleh mai tak rumah anak. Itu saya pergi ziarah dia. Nah, kat sebulan dia baru ni telefon nak jumpa saya sangat-sangat. Dia kata kalau ada apa-apa bolehlah tunggu bagi tahu, saya nak pergi mungkin tak ada. Tak apa, hentar mai anak nak jumpa hentar. Tak apalah bab tu. Lepas tu saya tanya satu soalan tuan-tuan ni kata ulama. Dengar elok nah. Saya bahas kat dia perkara akidah. 3 benda saya sebut memang dia setuju, mantap dia kata. Walaupun mantap dia kata. Ni kata Tok Guru tuan-tuan.
Saya tanya dia, adakah lagi ruang nak rosak akidah kalau saya berpegang teguh dengan tiga benda ni? Kita dah rasa mantap dah tiga benda ni, contohlah kan, adat cakap dengan izin Allah tak rosak nak kena. Ya, ada lagi ruang. Entah apa dia ajak saya, jangan tinggal Ustaz Syarif. Dia panggil saya Ustaz tu, malu kita. Jangan Ustaz tinggal doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan tinggal. Ali Imran surah ketiga ayat 8. Hebat macam mana pun akidah kalau dia ni ping-ping juga. Sebab dia yang kontrol hati kita setelah dia beri hidayah dalam hati. Saya kata, ni kata Tok Guru, aku duk tengok macam tak ada ruang lah nak rosak akidah, memang cantik. Tak. Kena minta, kena doa. Nah, jadi jangan tinggal. Alhamdulillah, memang saya tak pernah tinggal doa ni lama dah. Nah, kita minta supaya Allah kekalkan hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita. Itulah sedikit mutiara nasihat Tuan Guru Haji Yusof Tabiah, insya-Allah. Sekian. Kita pula